ini perangai, adakah ini sikap seorang pemimpin parti pembangkang yang menanti-nantikan saat untuk kembali berkuasa di negeri Pulau Pinang. Jikalau kita bagi mereka peluang untuk kembali berkuasa, habislah semua. Hancurlah negeri Pulau Pinang, hancurlah institusi perundangan kita. Kerana lebih-lebih lagi mereka menyokong tindakan itu merobohkan papan tanda tanah ISA yang didirikan oleh kerajaan negeri di hadapan Dewan Undangan Negeri. Mereka sokong ISA. Mereka sokong ISA untuk menangkap bukan untuk menangkap pemimpin-pemimpin UMNO yang mengganas, tapi pemimpin-pemimpin kerajaan yang menyokong, yang mencintai keamanan di tanah air ini. Kita takkan buat macam ni. Saya juga amat heran dengan kenyataan Ahli Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Ahli Yang Berhormat Pematang Berangan dan Ahli Yang Berhormat Teluk Bahang. Mereka cakap itu berlaku di luar Dewan, jadi tidak kaitan dengan Dewan Yang Mulia ini. Saya nak tanya, jikalau ada orang mati di luar Dewan ini, adakah kita tak ambil sesuatu sikap yang serius terhadap kes itu? Jikalau ada orang mati, logik ini adalah sama. Apa-apa yang berlaku di luar Dewan, selagi ada orang mati, kita kena bincang dalam Dewan ini. Kerana tindakan mengganas ni boleh menyebabkan orang mati. Siapa yang ajak? Adakah dia mengganas tak? Dia tidak pernah mengganas, tapi dia ditangkap dan diletakkan dalam penjara. Itulah hakikatnya sebagai seorang ahli pemimpin pembangkang. Tapi pemimpin-pemimpin UMNO yang mengganas tidak diambil tindakan oleh polis. Kemarin saya nak berjumpa dengan pegawai polis yang bertugas. Saya nak tanya, mengapa tiada tindakan diambil? Mengapa tiada satu amaran dikeluarkan? Ini yang saya hairan. Jikalau kita yang berdemonstrasi di luar, tak sampai 3 minit, kita telah dihalau. Tak sampai 3 minit, semua kita akan ditangkap. Walaupun kita sekarang ini merupakan kerajaan. Ini PDKC. Ini menunjukkan polis yang takutkan UMNO. Kerana kejaman mereka menyebabkan polis takut. Penjelasan. Yang Mohd Speaker. Jadi kalau kenyataan tadi menunjukkan bahawa memang Yang Berhormat sendiri mengakui bahawa DAP juga pernah buat demonstrasi macam tu. Sebab tu Yang Berhormat juga boleh menyatakan bahawa dalam masa 3 minit kalau buat kena tangkap. Maknanya memang DAP pernah buat lah. Memang DAP pernah buat. Saya cuma minta penjelasan. DAP pernah buat juga demonstrasi macam tu. Sehingga kan Yang Berhormat mengatakan bahawa kalau buat 3 minit sure kena tangkap. Maknanya proven or just adakah ini terbukti bahawa kalau buat 3 minit kena tangkap? Maknanya DAP pernah buat. Adalah seraman ke apa, kena tangkap, pernah. Jadi maknanya DAP juga pernah buat demonstrasi macam tu. Itu saja penjelasan. Kalau pernah buat, cakap pernah buat. Jangan tanya yang bukan-bukan. Kita berdemonstrasi secara aman. Apa salahnya? Ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Di bawah artikel 10, kita ada kebebasan untuk berhimpun, kita ada kebebasan untuk bersorak. Apa salahnya? Tapi kita mengikuti arahan polis. Jikalau polis nak kita bersurai, kita bersurai. Tapi amaran, sebelum penangkapan, amaran kena diberikan. Sebelum bersurai, amaran kena diberikan. Tapi satu amaran pun tidak dikeluarkan oleh pihak polis. Kerenalah UMNO yang bermaharaja lelah sehingga menakutkan polis. Kerana mungkin mereka akan diambil tindakan jikalau seseorang pemimpin UMNO ditangkap nanti. Saya juga amat heran kerana
walaupun ada pemimpin Barisan Nasional, pemuda Barisan Nasional yang menyatakan bahawa perbuatan yang membakar foto Ketua Menteri itu adalah tindakan penduduk Kampung Buah Pala. Tapi lihatlah apa yang disiarkan dalam surat khabar ini. Semasa foto yang amat berhormat Ketua Menteri dibakar, siapa yang ketawa? Siapa yang ketawa? BN punya orang, Ketua Pemuda UMNO, Ketua Pemuda Kerekan, Ketua Pemuda MCA, Ketua Pemuda MIC. Mereka yang menyokong tindakan mengganas ni. Jangan cakap ini tidak berkaitan dengan Pemuda UMNO. Jangan cakap itu tidak berkaitan dengan Pemuda Barisan Nasional. Saya nak cabar UMNO, ahli-ahli pembangkang di sini. Sokonglah unsur tergempar ini. Jikalau kamu tidak bersetuju dengan tindakan pengganas Pemuda Barisan Nasional ini, sokonglah. Jikalau awak tidak sokong unsur tergempar ini bermaksud awak mempersetujui, awak menyokong tindakan mereka yang mengganas ni. Apa itu? Tak apalah. Nah, jadi janganlah bersahabat dengan mereka. Jikalau pada masa kita bersidang, demonstrasi itu diaturkan, itu bermaksud ahli-ahli pembangkang cuba bersubahat dengan mereka dengan motif untuk mengkacau di perjalanan sidang Dewan ini. Jadi sokonglah, balik ke pangkuan jalan, balik ke pangkuan rakyat, sokonglah unsur tergempar ini. Sekian, terima kasih. Ahli Pantai Jejak. Terima kasih, Datuk Speaker. Apabila NGO 5 minit saya bagi 5 minit. Apabila NGO seperti Bersih, seperti gerakan anti ISA buat demonstrasi secara aman, tetapi biasanya mereka akan kena water cannon ke, tear gas ke, bagai-bagai. Dan menteri-menteri biasanya kata apa? Mereka kata mengancam keselamatan. Mereka kata cipta huru-hara, something dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Speaker, kita nampak sekarang apa yang pemuda-pemuda UMNO buat hari ini, semalam. Siapa yang something? Siapa something? Apabila Bersih gerakan anti-ISA bawa lilin, ditangkap, dipikul. Ada yang pula masuk ISA. Jadi apa yang kita nampak sekarang adalah suatu yang hipokrit, munafik daripada UMNO Barisan Nasional. Datuk Speaker, saya Dewan Undangan Negeri, Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kita menghormati hak kebebasan bersuara. Kita menghormati hak untuk berhimpun. Tetapi kita tidak boleh terima sikap-sikap biadab dan something yang seolah-olah cuba mengancam keselamatan dalam Dewan Undangan di luar kawasan Dewan Undangan Negeri sehingga kan nak masuk ke dalam Dewan, ke kawasan Dewan. Jadi Datuk Speaker, saya ingin mencadangkan supaya Kerajaan Negeri, kalau pemuda-pemuda UMNO Barisan Nasional ingin buat demo lagi, kita adakan satu tempat untuk mereka berdemo. Satu tempat tak apa, kita kasih tempat. Tetapi mereka tidak boleh keluar